Baik, pada hari ini kita nak berdiskusi tentang komuniti Melayu yang terletak di benua Afrika ataupun secara lebih spesifiknya di negara Afrika Selatan. Jadi di negara Afrika Selatan ini ada suatu kawasan yang bernama Cape Town, dan di dalam Cape Town ini ada suatu penempatan ataupun suatu perkampungan yang didiami oleh orang-orang Melayu. Dan orang-orang Melayu di negara Afrika ini dikenali sebagai The Malay Cape ataupun Melayu Cape. Jadi persoalan yang timbul, bagaimana orang-orang Melayu ini boleh wujud dan boleh membina suatu penempatan yang begitu sistematik di negara Afrika Selatan yang begitu jauh daripada tanah asal orang Melayu, iaitu di Asia Tenggara. Jadi semuanya bermula dengan sejarah pada tahun 1654 apabila penjajah Belanda pada ketika itu yang menguasai Indonesia dan juga Melaka sekitar tahun 1641 hingga 1824, lebih 200 tahun pihak Belanda menjajah kawasan Nusantara ini. Jadi pada ketika itu pihak penjajah Belanda menjalankan suatu polisi atau menjalankan suatu dasar untuk menghantar semua penentang-penentang yang tidak menerima pentadbiran Belanda untuk dihantar ke Afrika Selatan, kerana pada ketika itu syarikat Hindia Timur Belanda ataupun kerajaan Belanda ini menggunakan Cape Town sebagai stesen ataupun sebagai hub bekalan untuk kapal-kapal yang melakukan perjalanan ataupun ekspedisi perdagangan dari Eropah ke Asia, dan kapal-kapal ini akan berhenti berlabuh di kawasan Cape Town. Jadi pada ketika itu Belanda begitu bijak untuk membina suatu pelabuhan untuk memastikan kapal-kapal yang berdagang daripada Eropah ke Asia untuk berhenti berlabuh di Cape Town. Jadi mereka memerlukan sumber manusia yang ramai untuk memenuhi maksud ini. Jadi solusi yang terbaik adalah membawa orang-orang Melayu daripada Nusantara untuk dijadikan sumber manusia di kawasan Cape Town. Jadi banyaklah orang Melayu yang dihantar ke Cape Town ini untuk dijadikan tenaga kerja. Jadi salah seorang daripadanya adalah tokoh penting dalam komuniti Islam di Nusantara, iaitu Syekh Yusof yang berasal dari Indonesia. Dan Syekh Yusof ini dibuang negara oleh Belanda ke Afrika Selatan dan diikuti oleh hamba-hamba daripada pelbagai wilayah di Indonesia dan juga di Melaka. Dan semua mereka ini adalah penentang dasar kerajaan ataupun penentang pentadbiran oleh penjajah Belanda. Jadi pada abad ke-18, pada ketika itu di kawasan Cape Town, bahasa Melayu pada ketika itu digunakan sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa lingua franca di kawasan berkenaan, kerana majoritinya adalah orang-orang Melayu. Jadi dan apabila datangnya masyarakat lain seperti daripada masyarakat dari Afrika Timur, Madagaskar, India dan Sri Lanka, mereka akan tetap bertutur dalam bahasa Melayu di kawasan Cape Town pada ketika itu. Jadi penggunaan bahasa Melayu menjadi bahasa utama untuk semua orang Islam yang datang ke Cape Town untuk mencari kerja pada ketika itu, tanpa mengira asal usul geografi mereka. Dan menjelang abad ke-19, kemudiannya warga Cape Town ini yang beragama Islam kemudiannya menggunakan bahasa Afrikaans menggantikan bahasa Melayu sebagai lingua franca masyarakat mereka pada ketika itu. Dan lama kelamaan golongan Melayu Cape ini yang dibawa daripada Indonesia dan daripada Melaka kemudiannya mula berkahwin dan berasimilasi dengan kaum-kaum lain di Afrika. Ada yang berkahwin dengan masyarakat India, ada yang berkahwin dengan masyarakat Madagaskar, orang asli di Afrika, dan perkara ini kemudiannya mewujudkan satu masyarakat Melayu yang baru ataupun dikenali sebagai The Malay Cape ataupun Melayu Cape, yang penuh dengan gaya hidup ataupun sudah mula berasimilasi dengan budaya negara Afrika. Jadi pengasas komuniti ini adalah yang pertama membawa agama Islam ke Afrika Selatan. Mereka mengembangkan Islam di benua Afrika. Malah budaya dan tradisi masyarakat Melayu Cape ini juga meninggalkan kesan yang dapat dirasai sehingga hari ini. Dan komuniti Melayu di Cape Town ini kini sudah begitu besar dan telah berkembang lebih daripada masyarakat asal yang datang ke Cape Town ini. Dan masyarakat Melayu Cape bertutur pada hari ini mula bertutur dalam bahasa Afrikaans dan bahasa Inggeris. Dan jika kita tengok pada hari ini pun sebenarnya masyarakat Melayu Cape ini sudah tidak fasih, terutamanya golongan muda lah, sudah tidak fasih berbahasa Melayu kerana bahasa utama mereka adalah bahasa Afrikaans dan juga bahasa Inggeris. Mungkin bahasa Melayu ini hanya digunakan oleh golongan warga emas, itu pun tidak dalam kaedah yang begitu meluas. Dari segi makanan pula, masyarakat Melayu Cape ini mereka
tetap mempunyai unsur-unsur makanan tradisi di masyarakat Nusantara seperti breadi, boboti, sosastis dan coxistes yang telah diasimilasikan dengan cara hidup orang Afrika. Dan terdapat juga makanan lain yang dipengaruhi oleh makanan masyarakat Melayu Nusantara pada hari ini. Dan di Indonesia terdapat sejenis hidangan yang digelar sebagai samosa, kuih kering, iaitu popia yang berintikan kentang, keju, kari dan mi, dan ia dihidang dengan sambal sebagai makanan ringan masyarakat Melayu Cape. Dan makanan ini didapati dalam masyarakat Melayu Cape dan dikenali sebagai samusas. Jadi perubahan-perubahan dari segi budaya telah mengubah sedikit tradisi asal dari segi pemakanan masyarakat Melayu Cape, tetapi orang kata bahagian ingredient asasnya itu tetap sama. Walau bagaimanapun, masyarakat ini sudah mula tidak lagi lah bertutur dalam bahasa Melayu ataupun bahasa nenek moyang mereka, kerana mungkin disebabkan dari segi faktor geografi, dari segi faktor dari segi faktor mereka telah berasimilasi dengan masyarakat setempat di benua Afrika. Walau bagaimanapun, agama Islam dan budaya masyarakat Melayu tetap utuh dalam kalangan masyarakat Melayu Cape, walaupun mereka tidak bertutur lagi dalam bahasa Melayu secara meluas, dan mungkin sudah mula tidak diamalkan secara total, tetapi pegangan agama Islam dan budaya masyarakat Melayu itu tetap utuh oleh masyarakat Melayu Cape. Saya rasa itu saja perkongsian. Kita akan berkongsi tentang perkara lain lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.